Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baik, jom kita tengok soalan berkaitan dengan graf gerakan. Okey, kita diberi satu soalan tentang graf. First thing, pelajar kena tengok adakah dia mewakili sama ada laju ataupun jarak pada paksi Y. So, untuk kali ini kita nak tengok untuk graf yang paksi menegaknya adalah laju. Okey, dan paksi melintang dia ialah masa. Okey, dan kalau kita perhatikan unit yang digunakan pada kedua-dua paksi ini ialah laju itu diberi dalam meter per saat, maknanya dia menggunakan saat. Dan masa dalam saat. Bermakna dia tally lah. Dia kalau meter per saat, mesti dengan saat. Maknanya dia punya unit tu dah okey, dah ngam dah. Okey, jom kita jawab soalan ini. Rajah 8 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh 50 saat. Okey, kenapa dia kata 50 saat? Sebab pergerakan dia bermula daripada sifar sampai 50 saat. Itu maksudnya dalam tempoh 50 saat. Soalannya ialah, nyatakan laju seragam zarah itu. So, kalau soalan tanya laju seragam, perkaranya yang kita perlu tengok ialah laju seragam berada pada graf yang rata. So, apa tu kita buat ialah kita tarik dia ke kiri untuk kita baca lajunya. So, kita dapati lajunya adalah 24 meter per saat. Maka jawapannya adalah 24. Pelajar boleh letak unit meter per saat. Kalau tak nak letak unit pun tak apa juga. Okey? Baik, seterusnya soalan kata, cari tempoh masa zarah itu bergerak dengan laju seragam. Okey, laju seragam tadi adalah kawasan graf yang rata. Maknanya kawasan graf yang rata ini kita panggil sebagai laju seragam. Cuma kali ini dia minta kita cari masa. So, untuk mencari masa, caranya ialah kita tarik dia ke bawah. Okay, dia tarik dia ke bawah dan kita akan dapati laju seragam berlaku antara 12 sehingga 35 saat. Oleh itu masanya ialah apa kita perlu buat, kita kena tolakkan dia. Oleh itu 35 tolak dengan 12 dan ini akan memberikan jawapan 23 saat. Okey, bermakna zarah ini bergerak dengan laju seragam selama 23 saat. Okey pelajar ya. Okey, kita tengok soalan B. Hitung nilai V jika jumlah jarak yang dilalui dalam 50 saat itu ialah 957 meter. Okay, dalam kes ini, soalan minta kita cari nilai V. Sekiranya jumlah jarak yang dilalui dalam 50 saat adalah 957 meter. Pelajar, dalam graf laju melawan masa, kalau pelajar nampak perkataan jarak, bermakna pelajar perlu mengira luas di bawah graf. Okey. Jom kita tengok macam mana cara kita boleh melukis luas di bawah graf. Okey, caranya begini. Pelajar kena kenal pasti dalam soalan kita ini ada 3 fasa pergerakan. Pertama ialah garis yang pertama ni. So, bila kita tarik dia ke bawah ataupun kita lorik dia ke bawah, kita akan dapat satu bentuk trapezium. Jadi, trapezium ni kita kena cari luasnya. So, cikgu just highlight begini. So, kita akan tengok ya. Untuk pengiraan luas trapezium, kita perlukan panjang sebelah bawah ni 12. Kemudian tinggi ini adalah V dan tinggi sebelah sini adalah 24. So, cikgu tarik keluar. Oleh itu, luas trapezium adalah setengah kurungan besar kurungan kecil. Dalam kurungan besar, kita mesti tambah dua sisi yang selari. Iaitu V dengan 24 akan masuk kat sini. So, kita tulis sebagai V tambah 24. Dan satu lagi yang panjang 12 tu, kita masukkan dekat sebelah sini. Okey, dah ni kita dapat luas yang pertama lah. So, kita pergi kepada garis kedua atau fasa kedua pergerakan, itu garis lurus ini. Dan bila kita lorik dia ke bawah, kita akan dapati dia adalah berbentuk petak segi 4. So, untuk segi 4, kita nak cari luas dia, kita cuma perlu tahu berapa panjang di sebelah bawah. Tadi kita dah kira 35 tolak 12 akan dapat 23 dan tingginya juga 24. So, di sini kita boleh mengira luas ialah panjang darab lebar. Perlu 2 kurungan sahaja. Tidak perlu setengah dekat depan sebab dia adalah segi 4. So, kita masukkan 23 darab dengan 24. Okey. Dan fasa ketiga gerakan adalah satu garis lurus yang turun ini. Bila kita lorik dia, kita akan dapat satu segitiga. Maka kita perlu mencari luas segitiga ini. Okay, kita baca di sebelah bawah ni. Bila kita kira 50 tolak 35 akan dapat 15. Dan tingginya juga adalah 24. Maka luasnya adalah, okey, untuk segitiga mesti ada setengah dekat depan dan kita buka 2 kurungan. So, setengah darab tapak darab tinggi. So, tapaknya adalah 15 dan tingginya adalah 24. Baik. Semua kiraan luas ini adalah merupakan jarak.
So tadi bila dia kata jaraknya adalah 957 meter, ini bermakna semua luas ini bila kita tambahkan kita akan dapat 957. Okey, so apa perlu kita buat ialah kita tambahkan keseluruhannya. So kita akan tulis sebagai setengah V tambah 24, 12 tambah dengan segi 4, 23, 24 tambah dengan segi 3, 1/2, 15, 24. Di hujung ni kita equalkan dengan jarak yang diberi iaitu 957. So cikgu tulis ni sebagai 957. Okey pelajar. Bagi pelajar yang boleh menggunakan kalkulator untuk kira nilai V, boleh terus tekan kalkulator ya. Atau pelajar boleh juga mengira secara manual. Okey, nampaknya kita boleh potong 2 dengan 12 ni akan dapat 6. So bila kita darab masuk, kita akan dapati 6 darab V adalah 6V. Tambah dengan 24 darab 6 ialah 144. So tambah dengan bila kita kira 23 darab 24, kita akan dapati nilainya adalah 552. Ditambah pula dengan, okey, kita potong 2 dengan 24 dia dapat 12. So bila kita kira 15 darab 12 akan memberikan 180. Jadi ini kita equalkan dengan 957. Okey, kita akan dapati sini ada 6V. Tapi ini semua kita boleh tambah macam biasa. So kita akan dapat nanti 6V tambah dengan, so hasil tambah itu kita akan dapat 876 sama dengan 957. Okey, akan memberikan 876 ni kita boleh pindahkan ke kanan. Maka 6V sama dengan 957 tolak 876. Maka 6V sama dengan 81. Seterusnya V sama dengan 81 bahagi 6. Maka V akan mendapat nilai 13.5. So ini adalah jawapan yang kita dapat untuk kiraan V kita. So V kita tadi dia berada di sini ya belajar ya. Dia berada di sini. Okey, seterusnya soalan yang terakhir, C. Huraikan pergerakan zarah dalam 15 saat terakhir. Maka kita cuma perlu tengok manakah dia kawasan 15 saat terakhir. Kalau kita perhatikan 15 saat terakhir bermakna garis terakhir ini. So apa perlu kita buat ialah pelajar, bila kita nak huraikan gerakan, kita nampak grafnya turun. Bagi satu graf laju melawan masa, bila graf turun bermakna berlaku nyah pecutan. Kalau cikgu boleh tarik keluarlah segitiga itu untuk soalan C ini. So kita tarik keluar segitiga ini. Okey, di mana sebelah bawah ni ialah 15 dan tingginya adalah 24. Okey, bila dia turun bermakna berlaku nyah pecutan. Tapi kita boleh kira pelajar, kita boleh kira dengan satu kiraan yang mudah untuk kita mendapatkan nilai nyah pecutan ini. Okey, formula nyah pecutan ialah, nyah pecutan, cikgu tulis sebagai nyah pecutan. Kiraannya ialah tinggi per melintang. Macam tu. So, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan 1.6. Maka bila kita nak huraikan gerakan, kita kata bahawa zarah berlaku nyah pecutan 1.6. Macam tu Betulnya ada unitnya lah. MS tolak 2. Meter per saat. Tapi unit tu kita tak letak pun tak apa pelajar. Baiklah. So inilah cara kaedah kita untuk menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan graf gerakan laju melawan masa. Moga bermanfaat. Terima kasih semua. Bye.